Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah, dimurahkan rezekinya oleh Allah, dicukupi segala kekurangan kita oleh Allah, dimudahkan urusan kita dunia akhirat dan tetap istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Pada masa ini saya bukan nak kuliah. Tapi pada masa ini saya akan menjawab beberapa soalan daripada jemaah-jemaah saya yang saya tak sempat jawab masa kuliah kerana kesempitan masa. Jadi saya jawab sekarang, saya buat satu video spesial khusus. Saya jawab soalan-soalan ni, maka mungkin soalan ini mewakili kemusykilan para jemaah-jemaah yang lain. Oleh sebab itu, jangan lupa subscribe, like and share. Jemaah yang dikasihi oleh Allah, insya-Allah ada beberapa soalan yang saya nak jawab pada masa ini. Yang pertama soalan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita punya cincin dan rantai emas yang kita pakai sekali-sekala masa kenduri. Adakah ia termasuk kategori emas simpanan yang wajib dikeluarkan zakatnya? Perlu kita faham, emas simpanan yang dimaksud iaitu emas batangan. Kalau emas batangan, sepakat para ulama, ia ada zakat apabila kadarnya 85 gram emas atau yang bersamaan dengan 20 dinar. 85 gram emas ke atas. Maka ada zakatnya 2.5%. Adapun emas seperti cincin, subang, rantai, gelang, mungkin ada muslimat-muslimat yang ada duit, kemudian beli cincin, ada duit sikit lagi beli gelang, ada cincin lagi beli rantai, ada beli cincin, ada duit lagi beli subang. Maka duit-duit ni, emas ni kalau dah banyak, banyak ni, adakah dia dikeluarkan zakatnya? Sepakat para ulama, jumhur ulama, bahawa harta emas yang dijadikan perhiasan bukan dikira emas simpanan dan ia tak ada zakat. Seronoklah. Tak ada zakat. Tapi sampai bila? Sampai kadar had dia. Sampai kadar 200 mithqal atau 200 dinar bersamaan dengan 850 gram emas. 850 gram emas. Jadi sama dengan 1 kilo kurang 150. Mungkin ada jemaah beli rantai, pakai rantai itu 1 kilo kurang 150 gram. Kalau jalan pergi ke Duri macam ni. Kan ada juga kadang setengah jemaah dia kalau pakai gelang banyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cincin penuh 1, 2, 3. Kalau dia pakai sudu, dia makan, orang makan macam ni, dia makan. Ni emas yang banyak, kalau dikira 850 gram emas, dikeluarkan zakatnya. Kadar 2.5%. Tapi kalau tak sampai dengan kadar 200 mithqal atau 850 gram emas, maka tak perlu dikeluarkan zakatnya. Bertuahlah. Dan ini adalah syariat kita, syariat Islam. Dan memang ada setengah pendapat, iaitu daripada mazhab Hambali, mengatakan bahawa apabila emas ni, walaupun tak sampai 850 gram, tapi tetap dikeluarkan sekali seumur hidup. Tapi boleh pilih mana-mana pendapat, tapi saya rasa confirm jemaah pilih yang pendapat jumhur ulama, yang sampai 850 gram emas. Tapi saya nasihatkan untuk saya dan kita semua, jangan biasakan pakai emas yang berlebihan pergi ke kenduri kendara. Jangan biasakan. Ini merupakan adab dan akhlak yang tak baik. Kita kalau nak tunjuk kaya tu bukan dengan emas, beli gelang emas 2, 3, 4 lepas tu masa kenduri berat ni. Bukan tu menunjukkan kaya. Nak tunjukkan kaya macam mana? Berapa ramai anak yatim yang kau bantu. Dan berapa ramai orang-orang susah yang kau bantu. Berapa banyak sekolah-sekolah tahfiz yang kau bantu.
berapa banyak masjid-masjid yang kau bantu. Itu menunjukkan kekayaan. Bukan dengan beli emas banyak-banyak. Sebab kalau beli emas banyak-banyak pun mati tak bawa. Lepas tu, dah kalau pun tak mati tak bawa, maka walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walada. Dah separuh tu untuk suami kalau tak punya anak. Kalau ada punya anak, seperempat. Bayangkan kalau duit emas, kadar emas tu ada 100,000, dah dikira 50,000 tu untuk suami. Mana tahu dia buat apa selepas engkau mati. Jadi jangan buat berlebihan. Maka kalau nak pakai emas, sila pakai. Memang perhiasan. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Memang fitrah manusia, terutama perempuan, memakai emas dan suatu perhiasan bagi mereka. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kerana Nabi SAW katakan, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Jangankan emas yang dipakai berlebih-lebihan. Makan kalau berlebih-lebihan boleh jadi penyakit. Minum berlebih-lebihan boleh jadi penyakit. Begitu juga dengan emas. Dan ia juga akan mencederai kita, mencelakakan kita. Mungkin datang orang penyeluk saku, datang perompak dan lain-lain. Yang orang sakit matanya. Itu jawaban daripada soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adik saya nak berkahwin tapi ayah kita selalu meninggalkan solat. Ini banyak ni. Pada masa yang sama, ia adalah kaki rokok. Maknanya orang ketagihan ni rokok. Lalu bagaimana dengan walinya? Adakah ia boleh menjadi wali nikah adik saya atau mesti diwakilkan kepada hakim? Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun. Mana-mana perempuan yang menikah tanpa izin walinya, fanikahuha batilun. Maka nikahnya tak sah. Batal nikahnya. Itu 3 kali Nabi sebut. Batilun. Jadi kalau seandainya bahkan di dalam hadis lain Nabi SAW katakan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah, tak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Oleh sebab itu, kalau nikah mesti ada izin wali. Wali yang macam mana? Wali yang adil. Wali yang taat kepada Allah. Adapun wali yang meninggalkan solat. Kenapa kau tinggalkan solat? Ni ada 2 kategori. Kalau dikatakan aku meninggalkan solat ni sebab malas, maka dia fasik. Kalau dikatakan menurut pandanganku solat tu tak wajib, maka dia kafir. Dua-dua kategori manusia ni, sama ada meninggalkan solat kerana malas atau meninggalkan solat kerana memang mengingkari kewajibannya, maka dua-duanya tak sah jadi wali nikah. Tapi kalau ayah kami tak boleh jadi wali nikah, siapa? Itu sebabnya jauh-jauh hari sebelum nikah anak, maka bertaubatlah wahai para ayah, bertaubat pada Allah. Ingat, ata'imina dzambi kama la dzanba lahu, orang yang bertaubat seperti tak ada dosa. Bertaubat pada Allah, maka Allah akan terima taubat kamu. Jadi bertaubat pada Allah, lepas tu selepas tu baru boleh jadi wali nikah. Tapi ustaz, dia tak suka juga, dia tak nak bertaubat juga. Jadi apa yang kena buat? Wali kan bukan satu, bukan ayah. Wali masih ada lagi kalau tak ada ayah, atuk. Atuk maksudnya atuk dari pihak ayah, bapaknya ayah. Kemudian boleh juga daripada adik-beradiknya ayah. Ammi daripada ayah. Bapa saudara. Kemudian boleh juga adik-beradik yang lelaki kandung dia. Boleh jadi wali. Kalau ayah tak boleh. Tapi kalau seandainya memang tak boleh, semuanya tak solat ustaz. Semuanya tak solat. Ayah tak solat, atuk pun juga tak solat. Apa lagi? Bapa saudara tak solat, adik-beradik tak solat. Saya nak nikah, macam mana adik saya nak nikah? Macam mana? Maka inilah yang dikatakan sultanu waliyu man la waliyalah. Bahawa hakim boleh menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Macam mungkin dia punya wali tapi walinya tak sah menikahkan dia, maka sultan atau hakim boleh, atau qadhi boleh menjadi wali
adik anda. Yang soalan yang ketiga. Salam Ustaz, ada seorang suami yang suka mengusir isterinya dari rumah ketika marah. Adakah ia jatuh talak? Jadi, kata Nabi SAW, salah tajidduhun najid wa hazluhun najid. An-nikah wa talak wa raja'ah. An-nikah wa talak wa raja'ah. Ada 3 perkara, kata Nabi SAW, yang seriusnya dikira serius. Bergurau pun dikira serius. Serius kita dah jatuh serius. Kalau gurau pun dikira serius. Apa itu? Pertama, nikah. Nikah, hati-hati. Jangan main-main dengan nikah. Ada contoh lah kan. Ada contoh, kita punya adik perempuan. Kemudian kita nikahkan dengan orang lain, dengan kawan kita. Main-main, gurau-gurau je. Kemudian ada saksi. Aku nikahkan adikku nama si Fulana binti Fulan. Dengan mas kahwin sekian. Kemudian aku terima nikahnya. Lepas tu kata saksi, sah. Jatuh nikah. Jadi tak boleh main-main. Nikah tak boleh main. Kemudian at-talak. Talak pun juga tak boleh main. Kemudian ketiga, raja'ah. Sekarang kita bincang bab talak. Talak ni ada 2 lafaz. Ada namanya lafaz sarih dan lafaz kinayah. Lafaz sarih ni lafaz yang jelas. Ini tak boleh buat main-main ni. Contoh seperti utalliquki, aku talak engkau, atau bahasa kitanya aku ceraikan engkau. Ini serius maupun gurau dah jatuh talak. Contoh, mungkin ada seorang isteri atau seorang suami bergurau dengan isterinya. Pada suatu hari dia menonton drama. Tiba-tiba dia cakap dengan isteri dia, sayang, apa pendapat engkau jika aku ceraikan kau macam dalam drama tu? Lepas tu apa kata isterinya? Cuba kalau abang berani. Okeylah, aku cuba. Hai Fulana binti Fulan, aku ceraikan engkau dengan talak 1. Jatuh talak walaupun bergurau. Jangan main-main bab ni tau. Jangan main-main bab ni. Kalau marah pun macam tu juga. Hai Fulana binti Fulan, aku ceraikan engkau dengan talak 1, talak 2, talak. Ini jatuh talak. Sebab dia menyebut dengan lafaz sarih, yang jelas. Tapi kalau yang kedua, lafaz kinayah, lafaz sindiran, ni tak jatuh. Bergantung kepada niat si suami. Contoh kan, ada seorang suami ketika marah dengan isteri dia, dikatakan, engkau keluarlah daripada rumah ni. Aku tak nak tengok muka kau untuk selama-lamanya. Kan ada setengah orang yang tengah marah dengan isterinya. Lepas tu dia katakan, keluar kau daripada rumah ni. Pergi kau kampung, jangan kau balik lagi. Aku tak nak tengok muka kau. Yang ni lafaz apa? Lafaz kinayah, bukan lafaz sarih. Dan itu bergantung kepada niat suami. Kalau ketika itu niat suami memang niat menceraikan, jatuh talak. Tapi kalau setakat dia marah saja dengan isteri sebab dia tengah marah, maka ketika itu tak jatuh talak. Janji niat si suami tak niat untuk menceraikan. Dan di sini saya ingin menasihatkan untuk para suami, wahai para suami sekalian. Ingat bahawa terjaganya rumah tangga kita ni, rosaknya rumah tangga dan terjaganya rumah tangga, kekalnya rumah tangga, itu disebabkan suami. Dia adalah kepala rumah tangga, dialah yang menjadi penyebabnya. Dia boleh jaga rumah tangga tu, kekalkan rumah tangga tu, atau merosaknya daripada suami. Andaikan isteri katakan, abang talak aku, ceraikan aku ceraikan. Sampai 1000 kali, kalau suami yang tak nak ceraikan, tak jatuh cerai. Tak jatuh talak. Tapi kalau suami marah, sebut je, aku ceraikan engkau, atau bergurau je, maka jatuh talak. Oleh sebab itu para suami, anda mesti banyak belajar. Jangan hanya setakat para isteri-isteri je suruh belajar agama. Anda kena belajar, terutama dalam bab nikah ni. Dalam bab nikah, jangan hanya setakat kursus kahwin ketika menjelang pernikahan. Selepas nikah, tak ada kursus kahwin. Bayangkan ketika kita solat yang 5 waktu sehari semalam, itu pun banyak kesalahan.
yang kita digalakkan, diperintahkan untuk sentiasa belajar. Kadang-kadang salah, kadang terlupa, kadang tersilap. Apatah lagi nikah yang ibadah dia bukan seperti solat 5 waktu, ada time-time dia, ada masa-masa dia. Kalau nikah 24 jam. Andaikan suami pergi bekerja, status dia masih suami isteri. Walaupun tak bersama. Dan oleh sebab itu hati-hati. Seorang suami mesti, bukan hanya setakat isteri, suami juga mesti belajar tentang hukum hakam yang berkaitan dengan nikah. Supaya apa? Supaya pernikahannya tetap kekal hingga ke jannah. Jangan dia rasa dia masih dalam ikatan pernikahan di dalam pandangan manusia, ternyata dalam pandangan Allah dia adalah pasangan penzina. Kerana saya pernah ada kenal satu individu, dia ni panas baran. Suka marah, balik kerja sampai rumah, tengok rumah bersepah, dia marah. Dia marah isteri dia. Marah, setiap marah pasti dia akan katakan, dia bergaduh, lepas tu dia katakan, aku ceraikan kau. Lepas tu damai lagi, baik lagi. Esok dalam 2-3 hari lagi balik rumah, bercerai. Dia kata lagi, marah lagi, kata aku cerai kau. Yang ketiga pun macam tu juga. Keempat, kelima dah tak tahu berapa kali dia sebut tu cerai tu. Dalam pandangan manusia mungkin dia punya kad kahwin, dia katakan aku ni pasangan suami isteri. Ini bukti kad dia. Walaupun dia katakan ada kad. Tapi dalam pandangan Allah bahawa dia adalah pasangan penzina. Yang akhirnya lahirlah anak-anak zina, anak-anak zina dan hati-hati, dan akhirnya cucu-cucunya tak betul. Ini hati-hati. Oleh sebab itu, jaga pernikahan kita, jaga anak kita, jaga cucu kita, kesahihan anak dan cucu kita dengan bermula daripada ibda'u min anfusikum, mula daripada diri sendiri, iaitu para suami. Jaga lisan. Kalau anda marah, maka beruduklah, kata Nabi SAW. Beruduk. Tak mampu beruduk, mandi. Tak mampu mandi, berendam. Berendam di mana? Di sungai ke di laut. Kalau tak habis lagi marah, pergi ke tengah. Bukan dengan marahnya hilang, dengan kau-kaunya hilang sekali. Jadi akhirnya kena jaga lisan. Hati-hati, jangan sampai berani mengucapkan aku talak engkau, aku ceraikan engkau, kerana ini akan merosak rumah tangga anda. Okey. Seterusnya, soalan yang keempat. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita membakar Al-Quran yang sudah koyak dan rosak? Adakah kita termasuk orang yang menghinakan Quran jika bakar Al-Quran? Ini maksudnya mushaf ni. Yang ni masuk mushaf. Bukan masuk Quran ni. Walaupun soalan yang bakar Quran maksudnya mushaf. Mushaf tu Al-Quran. Yang macam Al-Quran Madinah tu. Al-Quran semua isinya Quran. Tak ada terjemah, tak ada tafsiran. Itu semua itu kira mushaf. Mushaf ni sebenarnya hanya kertas. Hanya kertas. Dia tak ada kemuliaan. Bila datang kemuliaan? Apabila ditulis kalimat-kalimat Allah, kalam-kalam Allah, maka jadilah dia mushaf, dan dia adalah kertas yang mulia. Asal mulanya dia kertas. Asal mulanya dia kertas. Kalau dituliskan isinya surat khabar, digunakan untuk surat khabar, maka dia akan hina, dipijak-pijak orang. Tapi sebab dia diisi dengan kalam Allah, maka dia jadi mulia. Dan ini yang namanya mushaf. Dan mushaf tak boleh dipijak, tak boleh tak boleh diletakkan di lantai, atau di bawah di bawah lutut kita. Diletakkan yang lagi rendah daripada lutut kita. Jadi bagi dia letak di atas lutut kita. Dia kalau sengaja, maka berdosa. Adakah dia boleh dibakar? Kalau mushaf tu masih baik, tak boleh dibakar. Dan ini dosa, kerana ini penghinaan. Tapi kalau seandainya mushaf tu tercicir, koyak-koyak, rosak-rosak, dan kalau dibiarkan, dia akan tercicir sana, dipijak orang sini, atau mungkin pergi akan terbuang-buang, pergi ke tandas, dipijak binatang, dan macam-macam. Boleh kita kumpulkan, letakkan satu, lepas tu kita bakar. Ini bukan dikira sebagai menghinakan Al-Quran. Ini memuliakan Quran, menyelamatkan kalam Allah.
supaya kalam Allah tak tercicip. Okey. Soalan seterusnya. Apa soalan kelima kan? Soalan yang kelima, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jiran saya non-Muslim meninggal. Suami saya mengucapkan innalillahi kepada mereka. Apa hukumnya mengucapkan innalillahi kepada non-Muslim? Ya, kalau suami maknanya isteri lah dia ni kan yang tanya. Sebab ada juga orang bertanya, saya tak tahu dia nama ni lelaki perempuan. Kadang-kadang saya jawab terima kasih atau salam tuan atau puan. Saya tak tahu ni lelaki perempuan. Tapi kalau dengar tengok soalan macam perempuan. Ada kita punya jiran kita non-Muslim. Apapun agama dia, selain Islam, maka non-Muslim, dia meninggal. Kalau ketika dia meninggal, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah boleh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ialah kalimat istirja'. Boleh tak kita mengucap? Boleh. Kenapa? Kerana pada hakikatnya innalillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Saya, penonton, puan, tuan, haji, hajah, kita semuanya adalah milik Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Semua kita ni milik Allah. Betul? Allah yang pemilik kita. Jadi kalau seandainya suatu hari nanti kita semuanya akan kembali pada Allah. Maka kalau kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu boleh. Boleh. Yang tak boleh tu mendoakan orang yang mati dalam keadaan non-Muslim. Tak boleh. Mendoakan orang non-Muslim yang mati dengan doa rahmat, tak boleh. Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah dia. Tak boleh. Di dalam Al-Quran ada dalam surah Taubah, maka kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ada dalam surah Taubah. Dan kemudian ada juga di dalam di dalam surah Mumtahanah pun ada juga bahawa kita dilarang mendoakan orang non-Muslim yang dah mati. Mendoakan, ya Allah, ampunkanlah dosanya, ya Allah. Tak boleh. Mendoakan non-Muslim yang masih hidup boleh, tapi bukan ampunkan dosanya. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar, ya Allah. Umar bin Hisham dengan Umar bin Khattab. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih Umar bin Khattab. Iaitu Umar bin Hisham yang kita kenal dengan Abu Jahal. Adapun Umar bin Khattab iaitu khalifah yang kedua, dulu berniat membunuh Nabi SAW, ternyata menjadi sahabat Nabi SAW, bukan hanya berjiran semasa hidup, bahkan dah mati pun sekarang kuburannya berjiran dengan Nabi SAW. Jadi kalau mendoakan orang dan Muslim yang masih hidup, ya Allah, bagi hidayah kepada mereka, itu boleh. Tapi ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang dan Muslim tu yang orang-orang kafir tu, ya Allah, tak boleh. Dia hanya boleh untuk orang-orang Islam saja. Sebab boleh jadi suatu hari ini dia non-Muslim. Suatu hari nanti mungkin setahun, 2 tahun, mungkin 5 tahun, atau di akhir hayatnya dia masuk Islam dan lagi dekat dengan Allah dibandingkan dengan kita yang lahir daripada keluarga Islam. Boleh jadi. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan dia mati dalam keadaan non-Muslim, mati dalam keadaan Muslim, kita tak boleh doakan, ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah. Ya Allah, bagi hidayah. Macam mana nak bagi hidayah? Dia dah mati. Ya Allah, ampunkan dosa. Tak boleh. Walaupun diguna dengan bahasa yang moden. Apa bahasanya? RIP. Rest in peace. Rest adalah rehat. In apa? Di. Peace adalah kedamaian. Masa rehat di dalam kedamaian. Ini doa. Ini doa. Kalau mereka dengan mereka, ini boleh. Tapi kalau kita orang Islam dengan mereka, tak boleh. Mendoakan semoga dirahmati dia. Semoga dia berada dalam keberkatan Tuhan. Ini tak boleh. Sebab Allah, dan apabila kita meragui ini, maka rosak akidah kita.
Bukankah Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah, "Walladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ulaika hum khalidina fiha, ulaika hum syarrul bariyah." Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang kafir, dia mati dalam keadaan kafir, sama ada daripada golongan musyrikin atau min ahlil kitab, orang Yahudi dan Nasara, mati dalam keadaan muslim, maka khalidina fiha, dia akan berada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan itu akidah kita umat Islam. Akidah umat Islam tak boleh dipaksakan oleh orang lain. Itu akidah umat Islam. Orang yang mati sebagai non-Muslim, yang kafir, yang tak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sampai mati, maka dia adalah penduduk neraka jahanam dan kekal dalam neraka jahanam. Itu akidah kita sebagai umat Islam. Jika kita ragu dengan ayat ni, maka kita ragu dengan kalam Allah, maka kita juga akan keluar daripada Islam. Maka hati-hati. Kalau seandainya dia ni hanya setakat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka ini tak mengapa. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang ke-6. Soalan ke-6. Assalamualaikum Ustaz. Maaf nak tanya tentang solat. Apa yang dimaksud di dalam solat mesti guna bahasa Arab? Bahasa Arab yang mana satu digunakan? Adakah juga batal orang Arab menjawab kalau pakai bahasa Arab? Okey, sebagaimana kita tahu bahawa dalam solat, mula daripada takbiratul ihram sampai salam, mesti menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Tak boleh menggunakan selain pada bahasa Arab. Walaupun maksudnya sama. Allahu Akbar. Kita baca Allah Maha Besar. Batal solat. Walaupun maksudnya sama. Mula daripada takbiratul ihram sampai salam. Maka kena digunakan semuanya menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab memang mana satu ni? Bahasa Arab mana satu? Sebab kalau kita tengok bahasa Arab, bahasa Arab kalau kita biasa pergi ke Arab, pergi ke Mekah, ke Madinah, pergi ke Emirat, pergi ke Qatar, pergi ke Kuwait, pergi ke Mesir, maka kita akan tengok bahasa Arab mereka berbeza. Bahasa Arab mereka berbeza, bukan satu bahasa. Sama dengan kita di sini, bahasa Terengganu lain, bahasa Pahang lain, bahasa Kedah lain, bahasa Perlis lain. Ada special di bahasa dia. Bahasa orang KL pun lain. Jadi setiap kita ada bahasa negeri masing-masing. Begitu juga dengan Arab. Bahasa di Madinah ada lain, di Qasim ada lain, di Mekah ada lain, atau Taif ada lain. So yang bahasa yang dimaksud bahasa Arab ni bahasa apa? Maksud bahasa Arab ni adalah bahasa yang perkataannya diambil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Atau dikenal dengan lughah Quraisy. Lughah Quraisy. Ni baru yang boleh kita pakai. Tak boleh pakai bahasa Arab yang amiyah. Sebab bahasa Arab ada dua, namanya bahasa Fusha dan ada lughah Fusha, ada lughah amiyah. Fusha ni yang rasmi, yang amiyah ni bahasa pasar. Bahasa pasar setiap negeri lain, dan itu tak boleh dipakai dalam solat. Sebab apa? Sebab bahasa setiap negeri itu dah banyak tercampur dengan bahasa-bahasa Ajami. Sebagai satu contoh, di beberapa negara di negara Arab seperti Saudi Arabia, ke Qatar, ke Emirat, kita akan jumpai orang Arab. Biasanya kalau dia katakan dia dengar orang tu bising, dia biasanya bahasa yang fushah adalah kathratul kalam. Mana banyak cakap. Tapi orang Arab sekarang bukan katakan kathratul kalam. Dia sebut apa? Anta gerger kathir. Gerger. Dia pakai dengan guna kata gerger. Anta gerger kathir. Gerger ni sebenarnya bukanlah bahasa Arab. Sebenarnya ia diambil, dikutip daripada bahasa orang Bangla. Di Mekah, di Madinah, di Qatar, di Emirat. Mana ketika itu saya di sana, saya tengok orang-orang sana tu banyak pekerja-pekerja daripada Bangla. Jadi orang Bangla ni kalau sebut dia banyak cakap tu, banyak cakap dengan bahasa dia, dia akan katakan dia akan katakan hiya geger, huwa geger kathir.
Gerger. Gerger ni banyak cakap. Sebenarnya bahasa yang fushah, kathratul kalam, banyak cakap. Tapi pakai gerger, dan orang Arab dia terikut-ikut dengan bahasa Bangla yang akhirnya dah menjadi bahasa pasar sehari-hari. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, kita katakan anta gerger kathir, dia faham. Kita katakan anta contoh kita katakan takthurul kalam, kau banyak cakap. Ada setengah mereka tak faham. Setengah mereka yang faham. Kalau orang-orang berpendidikan faham, tapi orang-orang pasar dia tak faham. Walaupun dia orang Arab. Sama dengan kita di sini. Seperti kita sebut appointment. Banyak istilah bahasa kita Melayu di mana kita kutip daripada bahasa Inggeris. Seperti appointment tadi. Saya dah buat appointment dengan si fulan. Ada appointment bukan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu apa? Temu janji kan? Temu janji. Ada setengah kita, orang-orang Melayu tak faham kata maksud temu janji. Bila kita buat temu janji, dia sendiri pun pening. Apa tu temu janji? Orang Melayu tak faham temu janji. Tapi kita dah buat appointment kan? Appointment dia faham. Macam tu juga dengan Arab. Dia Arab pun macam tu. Jadi kalau bahasa pasar, ramai di antara mereka yang dah bercampur dengan bahasa asing yang tak boleh dipakai dalam solat. Begitu juga kalau seandainya orang Arab pakai bahasa fusha, bahasa rasmi, dia angkat solat. Dalam solat dia angkat handphone dia. Halo Taib. Taib ba'da solah attasiluka insya-Allah. Atau ba'da solah sanadhhab ma'an ila suq. Walaupun dia pakai bahasa fusha, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab as-solah laisa fiha illa dzikr wa du'a. Dalam solat tiada boleh amalan dibuat kecuali hanya zikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada itu tak boleh. Kalau angkat telefon walaupun guna bahasa rasmi tak boleh. Kerana dia dah keluar. Yang terakhir pada masa ini saya akan jawab. Ini baru sampai pula ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya apa hukum kalau lelaki post gambar di sosial media tapi tak pakai baju. Cuma bahagian pusat tu ditutuplah, kata dia. Kita tahu bahawa sepakat para ulama, majoriti ulama mengatakan bahawa aurat lelaki itu antara pusat dan sampai lutut. Tak pakai baju. Boleh tak keluar tak pakai baju ni, bahagian dada ni, aurat tak lelaki? Tak. Tak aurat. Kalau keluar rumah tak pakai baju, berdosa tak? Tak. Kalau ambil gambar, ada tak berdosa? Pada hakikatnya tak. Sebab dia bukan aurat. Tetapi apa? Tetapi kita ni adalah manusia yang bukan hanya perlu perhatian kepada halal haram saja, boleh ke tak boleh, tapi kita kena tengok dia ada adab ke tak ada adab. Kerana maaf cakap, perbezaan kita manusia dengan yang kaki empat atau kita sebut binatang, perbezaan adalah adab. Ada adab. Dan adab, akhlak inilah, disebabkan akhlak dan adab inilah Nabi SAW diutus. Sehingga kata Nabi SAW, innama bu'ithu li'utamima makarimal akhlak. Aku ni diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau tengok bijak kita dengan orang-orang Quraisy, orang dulu dah bijak. Kan ada dalam ayat Quran, ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was saif. Dia orang Quraisy ni, dia berniaga tu dari Yaman ke Syam. Dari Yaman, sekarang Yaman sampai ke Syam. Syam tu Lebanon, Syria, berapa jauh dia jalan. Dia orang tu dah tahu hari ini pergi akan sampai pada Syam pada hari sekian pukul sekian. Dia orang dah tahu. Ketika tu tak ada maps. Mereka hebat. Tapi akhlak mereka, adab mereka hilang sehingga mereka dikatakan sebagai orang jahiliah. Dan kita sebagai umat Islam, itulah perbezaannya. Kita ada Nabi SAW membimbing kita iaitu tentang adab dan akhlak. Orang yang post gambar tanpa baju, atau keluar rumah tanpa baju, walaupun pusat ditutup, walaupun dada ni bukanlah aurat bagi lelaki, tapi adab kat mana? Itu masalah. Kita ni kena ada adab. Kena ada adab. Bayangkan jemaah yang dikasihi oleh Allah, kita post gambar.
kalau seandainya kita dijemput oleh sultan contoh, jemput oleh raja, jemput oleh PM, jemput oleh presiden. Nak jumpa dengan dia dengan buka baju. Saya rasa tak ada orang yang buat macam tu. Kalau seandainya hari esok kita dijemput dengan oleh PM, oleh raja, oleh sultan, oleh agung, pasti kita dah siapkan baju mana yang cantik. Kita dah persiapkan. Apatah lagi, kalau seandainya kita post gambar tanpa baju. Dan dalam sosial media ni banyak macam. Ada boleh siapa pun boleh tengok. Ini dan sangat tak beradab, sangat tak baik kalau orang tu tak pakai baju, walaupun pusat dia tertutup, lutut dia tertutup, maka ini tak bagus. Okey, jemaah yang dikasihi oleh Allah, para penonton yang dikasihi oleh Allah, cukup sampai situ saja. Jadi kalau seandainya ada soalan-soalan lain, boleh saja. Yang sebenarnya soalan ni bukanlah satu daripada satu surau, tapi dari beberapa surau yang lain yang tahu nama saya, tak tahu dari mana dia dapat nama saya, dia WhatsApp saya, maka saya jawab. Dulu saya jawab melalui terus WhatsApp perorangan. Sekarang ni saya buat video, biasanya nanti saya akan share pada orang lain. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, saya share, dengan banyaknya share keadaan ini dan itu boleh mewakili kadang-kadang kemusykilan sesetengah kita, dan insya-Allah boleh menjadi amal jariah. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sebagaimana orang yang buat. Jadi saya buat video ni, boleh sila subscribe, like and share. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Kalau ada soalan-soalan lain yang tak tahu nombor WhatsApp saya, sila tanya di ruang komen di video tersebut di YouTube tadi. Mudah-mudahan itu boleh menambah ilmu kita. Allahu Ta'ala alam bisawab. Ada betul itu datang dari Allah. Silap salah itu berpunca daripada kebodohan dan kejahilan saya sendiri. Kepada Allah saya minta ampun, dan kepada semua penonton saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.